Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik, dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam yang bertugas, Tuan Muazzin, pengerusi bersama dengan jawatan-jawatan kuasanya, para asatizah, tuan-tuan guru, anak-anak qaryah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita berada pada bulan Rabiul Awal. Kebanyakan di antara masyarakat kita pada bulan Rabiul Awal, mereka mengadakan majlis ataupun sambutan berkaitan dengan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mengingat tentang kelahiran baginda Nabi, kita bukan hanya mahu tahu bagaimana Nabi lahir, siapa yang menyusuinya, pada umur berapa menjadi anak yatim. Bukan takat itu, tetapi kita mahu zikrar Rasul. Apa jasa Nabi dan apa yang dia buat sehinggalah kita mendapat petunjuk, dan apa pula yang patut kita buat sebagai umat baginda Nabi. Salah satu daripada sisip-sisip cerita baginda Nabi, apabila Nabi lahir, antara yang buh nama Nabi ialah Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Tok Wan dia. Dia nak buh nama cucu hak ni dengan nama Muhammad. Walaupun nama Muhammad ni asing, tak ramai yang tahu, malah ia adalah sesuatu yang tak pernahlah di kalangan Arab ni buh nama tu. Sehingga kan ada yang bertanya kepada Abdul Muttalib, lima gharibta bihi an asma'i ahli baiti. Pasal apa yang hang suka sangat nak buh dengan nama Muhammad ni, tak dengan nama sempena keluarga? Pasal Arab ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dia bangga sempena nama keluarga. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, nama tu kadang-kadang sama dengan nama cucu. Saya bagi contoh. Abdul Samad bin Abdul Rahim bin Abdul Samad. Nampak tak? Dia berulang. Kita di kalangan masyarakat, jarang tuan-tuan nama macam ni. Kita akan kata, tak ada idea sangat ke nak buh nama Tok Wan kat cucu. Tapi Arab tak, dia berbangga dengan susur galur keluarga dia. Pernah kawan, masa zaman mengaji di Arab, dia nak telefon kawan yang sepengajian dalam kuliah. Jadi telefon, kawan ni kata, hunaka Sattar, ni yang cakap kat sana ni nama Sattar ke? Kata orang yang angkat telefon tu, dia kata, aiyah, ana Sattar. Ya, aku ni Sattar. Tapi kawan saya ni tuan-tuan, dia berasal lain. Pasal apa suara lain?
Jadi kawan saya ni kata, "Tak, saya nak bercakap dengan Sattar. Suara bukan macam ni." Dia kata, "Aku Sattar. Hang nak cakap dengan Sattar yang mana?" Banyakkah Sattar dalam rumah ni? Akhirnya tuan-tuan, Arab yang duk angkat telefon tu kata, "Aku Abdus Sattar. Anak aku Muhammad Sattar." Hang nak cakap dengan siapa? "Oh, aku nak cakap dengan anak." Jadi keluarga dia nama Muhammad Sattar bin Abdus Sattar. Tuan-tuan, agak-agak kalaulah masyarakat kita ada buat macam ni, orang bercakap tak berhenti tuan-tuan. Nama Al-Imam Ghazali rahimahullah, kalau tak silap, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama dia, nama pak, nama tok sama. Kita sebut nama Tok Wan kita pantang. Tapi Arab mereka berbangga. Sebab tu di kalangan masyarakat kafir Quraisy, mereka sehingga tanya, "Lima gharibta bihi an asma'i ahli baiti?" Tak maukah hang boh satu nama yang ada kaitan dengan nama ahli keluarganya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, siapa ahli keluarga susul galur Nabi? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bohlah dengan nama Hashim. Hashim bin Abdul Muttalib, Hashim bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, contoh. Tapi dah Abdul Muttalib boh nama Muhammad. Tetapi tuan-tuan, apa jawapan dan apa alasan Abdul Muttalib? Hak ni Tok Wan yang bagus, fikiran dia menjangkaui masa. Sehingga dia kata, "Aradtu ayyahmidahullahu ta'ala fis sama' wa khalqihi fil ard." Kata Abdul Muttalib, Tok Wan dia, "Aku mau Allah Ta'ala sentiasa puji dia di langit. Demikian juga segala makhluk di atas alam ataupun di bumi ni." Dengan nama itu, Tok Wan dia mau Allah Ta'ala sentiasa puji. Demikian juga baik manusia, baik jin, baik haiwan, semua puji. Pasal apa? Pasal nama Muhammad itu memberikan maksud yang baik. Sebab itu tuan-tuan, nama kita ni biar yang nama memberi maksud yang elok. Kita pernah mengaji dan kita pernah sebut dan kita pernah ulas bagaimana ada lelaki-lelaki yang memeluk Islam, apabila Nabi tanya, "Ni nama apa?" Abdul Uzza. Nabi automatically ubah dengan nama yang lain. Daripada Abdul Uzza, Nabi ubah kepada nama Abdul Rahman. Contoh. Pasal apa? Nama itu memberi gambaran yang baik. Hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Sama macam kita nak buh nama anak cucu, nak buh nama siapa juga anak menakan, kita kena cari nama-nama yang baik supaya ia menjadi doa dan supaya ia menjadi image atau menjadi wibawa pada orang yang memakai nama tersebut. Sebab itu di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sebut ada 5 nama. Sebenarnya ada banyak nama. Sebahagian ahli sirah kata Nabi ni tak kurang daripada 50 ke 100 nama. Dalam riwayat Bukhari, Nabi kata, "Li khamsatun asma." Aku ada 5 nama. Kata Nabi, "Wa ana Muhammad wa Ahmad." Aku ialah Muhammad dan aku juga ialah Ahmad. Tuan-tuan, Muhammad terpuji, Ahmad yang paling terpuji. Dua-dua memberi maksud yang baik. Kemudian Nabi kata, "Wa anal mahi allazi yamhullahu bil kufra." Aku juga dengan nama Mahi. Ni tuan-tuan, idea bagus. Mana nak tahu dapat cucu laki sebulan 2, setahun 2, atau dapat anak ke, dapat anak menakan ke, orang tanya nak buh nama apa, tak tahu. Laki ke perempuan? Laki. Ni saya cadang, tuan-tuan,
buh nama hak elok, nama dia Mahi. Mim alif haya, Mahi. Ni nama Nabi. M-A-H-I-Y, Mahi. Apa itu Mahi? Mahi ialah penghapus kepada segala kekufuran. Bila Nabi diutuskan, kekufuran itu lenyap. Mahi. Nampak tak tuan-tuan? Macam mana kalau kita buh nama gabung antara pak dengan mak? Macam mana? Kalau gabungan nama tu memberi maksud yang elok, tak apa. Selalu saya buat contoh kan. Mazdah dengan Daud. Duk nak gabung juga jadi Mazdah. Tak kena. Tak kena tuan-tuan. Dia jadi jenama khaita pula. Baik, kata Nabi lagi, wa anal hashir allazi yashurun nasa ala qadami. Aku juga dengan nama Hashir. Ha alif shin ra, Hashir. H-A-S-Y-I-R. Hashir. Apa Hashir? Berhimpun semua manusia kepada Nabi nanti di hari akhirat. Minta syafaat Nabi supaya Allah Ta'ala segerakan hari perhitungan nanti di mahsyar. Hashir. Ini juga nama yang baik, nama yang bagus. Kemudian Nabi SAW menyebut yang kelima, wa anal akib. Nama aku juga Akib. Ain alif qaf ba, Akib. Ejaan dalam Rumi, koma hak kecil, kemudian baru A, kemudian Q-I-B, Akib. Akib apa? Yang terakhir. Nabi adalah Rasul yang terakhir. Mustahil akan ada lagi Nabi sampai bila-bila. 5 nama ni, nama-nama yang baik. Demikian Nabi juga dengan nama Abul Qasim, Al-Amin. Sebahagian sebut nama Nabi juga Taha dan lain-lain. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila cerita tentang bab nama ni sebenarnya dia boleh panjang. Dan nama ni saya sebut tadi, ia kadang-kadang melambangkan wibawa dan imej satu-satu orang. Makan kenduri tuan-tuan, duduk semeja dengan orang yang kita baru kenal, jadi kena ramah mulut. Lepas-lepas makan, duduk makan krepek, duduk makan bubuk. Ni tuan dari mana? Dari sekian tempat. Tuan ni kerja lagi ke? Pencen dah, setahun dah pencen. Alhamdulillah, lapang tu boleh main banyak kenduri. Tuan nama apa? Tak tahu. Sebelum kita nak berpisah ni, saya nama Muhammad Saman. Oh, Muhammad Saman. Tu pencen kerja apa sebelum ni? Saya kerja JPJ. Elok. Nampak tak tuan-tuan? Kebetulan. Nak cerita bagi bahawa nama ni adalah sesuatu yang penting. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita akan terus membahas hadis. Membahas hadis yang ke-82. Kenali diri sendiri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi, tengok atau lihatlah ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang lebih bawah daripada kalangan kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kamu tengok, kamu lihat orang yang lebih tinggi daripada kamu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Apa alasan atas arahan, atas
cadangan dan atas saranan Nabi ni, kerana Nabi kata ia lebih baik untuk kamu supaya kamu itu la tazdaru ni'matallahi alaikum, tak rasa leceh dengan nikmat yang sebenar Allah bagi pada kamu. Hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih di dalam rekod Bukhari dan juga di dalam rekod Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Apa yang kita dapat belajar daripada hadis ni? Hadis ni memberikan maksud dalam hal yang melibatkan duniawi, maka hendaklah kita melihat orang yang lebih bawah daripada kita. Manakala hal yang melibatkan ukhrawi, maka hendaklah kita melihat orang yang lebih hebat ataupun orang yang lebih tinggi daripada kita. Satu orang yang kena dengan musibah, dia jangan rasa dia adalah yang paling teruk dan paling dahsyat Allah uji, melainkan hadis ni haba kena tengok orang yang paling bawah. Tentu ada lagi orang yang lebih dahsyat Allah Ta'ala uji. Tapi sudut pandang yang Nabi susun supaya kita Muslim menjadi elok, kalau bab-bab yang melibatkan ukhrawi, satu orang yang rajin solat, satu orang yang rajin puasa, rajin buat kebaikan, had tu tuan-tuan jangan pandang diri kita, aku sekadar ni sudahlah. Tapi Nabi kata kita kena tengok fauqakum, orang yang lebih tinggi daripada tu. Satu orang dia rajin puasa, Isnin Khamis tak tinggal. Dia kena tengok orang yang lebih rajin daripada diri dia. Bukan hanya sekadar Isnin Khamis, si fulan puasa, tetapi disebut sebagai hari-hari putih. 13, 14, 15 pertengahan bulan Islam, dia pulun puasa. Bukan hanya tu, termasuklah hari-hari yang digalak dan disunatkan puasa. Baru dia rasa kehidupan ni seimbang sebagaimana saranan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Nabi cadang macam ni? Supaya kita tuan-tuan akhirnya bersikap dengan sikap yang betul dan kita menambah dan mengukuhkan kesyukuran. Kalau tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran, antaranya di dalam surah Sabah ayat yang ke-13, Allah nak habaq kata sebenarnya orang-orang yang bersyukur ni terlalu kurang. Sehingga Allah Ta'ala sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat di kalangan hambaku itu yang bersyukur. Maka tuan-tuan, satu orang yang apabila dia kena dengan musibah, lalu dia tengok orang yang lebih dahsyat daripada tu, dia akan bersyukur Allah selamatkan dia lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada sembang dengan satu kawan. Cerita hidup dia, subhanallah, kalaulah benda tu beban atas bahu kita, belum tentu kita dapat sekukuh dia. Tuan-tuan bayang tengok, tengah sarat mengandung. Anak yang ketiga usia 3 tahun, pi hospital, diagnose, kena penyakit hati ni. Hati ni tak berapa berfungsi. Jadi racun tu berada di dalam badan. Perut jadi kembung, tak sihat, menangis selalu. Dahlah macam tu tuan-tuan. Bila pergi sekolah, satu hari mai satu telefon, habaq kata suami pula aksiden dengan lori. Sehingga bawa hospital, kaki suami dia belah kiri tu tuan-tuan macam tulang ikan. Kena cucuk sana, cucuk sini nak bagi perbetul tulang tu. Jaga anak hak sakit satu hai, jaga suami yang sakit satu hai. Dia pula kena berulang pergi sekolah, anak yang di rumah macam mana. Allahu Akbar, punya berat tuan-tuan macam mana ujian yang Allah timpa kepadanya.
pernah dia balik daripada satu tempat melewati sumpitan tu. Belah malam lepas maghrib bertolak, tuan-tuan bayang. Sumpitan tu pukul 6 ada orang jalan lagi, tuan-tuan. Jarang sunyi, dia tak jadi apa pun, sunyi, takut apa-apa hal, runtuh tanah ke, kereta rosak ke. Perempuan pula tu, syarat mengandung pula tu, dengan anak-anak kecil pula tu. Tuan-tuan bayang, tengah-tengah duk naik kawasan tinggi, berasak pula kereta kancil. Ya Rab, musibah. Tengok berasak, nak berhenti tepi bagi signal, kadak terus juga. Takut ni tuan-tuan, pukul 8 tu gelap dah. Lagi cuaca mendung macam ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Mulut ni hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampai rumah tuan-tuan lega, berasap, air kering, musibah. Tapi tuan-tuan, benda banyak belajar daripada orang yang ada di sekeliling. Dia tengok orang yang lebih dahsyat daripada tu, maka dia rasa kuat, Allah Ta'ala beri pertolongan. Sebab itu hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita tengok hai-hai yang berkaitan dengan dunia, kod mana pun kita tak pernah rasa puas. Kita pergi berjalan rumah kawan, kita pergi tengok majalah, kita pergi tengok media sosial. Allah, rumah dia tak tahu nak habak 3 tingkat. Tingkat kedua kolam renang. Punya kaya, kereta ada 20 berderet. Nak jumpa kereta pertama hari ke-20 pula. Kalau salin-salin tukar kereta, kita rasa, pasal apa aku tak macam tu. Tuan-tuan, kalau kita duk perasaan macam tu, sampai bila pun kita tak rasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala bagi ke diri kita. Benarlah tuan-tuan, Nabi habaq. Di dalam hadis Bukhari, kata Nabi, "Lau kana libni Adam wadiyani min mal." Kalaulah anak Adam itu ada 2 lembah harta. Kira banyak orang tuan-tuan, 2 lembah harta tak tahu. Cucu, cicit, 10 keturunan tak payah kerja dah. Harta mah, ini Ahmad Albab yang punya. Tuan-tuan, kata Nabi, la batara salisan, nescaya kata Nabi, dia mau cari yang ketiga pula untuk jadi milik dia. Wala yamla'u jawfa bna'i Adam illa turab. Bila masa dia rasa puas, bila masa dia nak berhenti, bila tanah masuk dalam mulut dia, bila ni masa dia dimasukkan di dalam pusara ataupun kubur, barulah dia kata puas, atau baru dia kata sudahlah, cukuplah. Masa tu dia sudah terlambat. Dia takkan puas dengan dunia ni. Ibarat minum air laut, dia bukan berasa hilang dahaga, tetapi ia berasa semakin haus dan semakin haus. Sebab itu tuan-tuan, cantik sangat bila Nabi SAW sebut berkaitan dunia ni. Tengok orang yang paling bawah daripada kita. Kita naik basikal, kita rasa Allah, kereta duk jalan ni, kereta Porsche lah, kereta baru lah, kereta Volkswagen lah, macam-macam. Kita kena tengok orang yang tak ada apa-apa kenderaan, berjalan kaki dia. Berjalan kaki pun dia kena rasa syukur, ada juga kaki berjalan. Sebahagian orang kaki pun Allah uji tak ada, terpaksa dia naik wheelchair. Wheelchair pun tuan-tuan dia kena bersyukur, dia kena tengok orang yang lebih bawah. Tengok macam mana Islam menyusun sudut pandang supaya kita sentiasa husnuzan kepada Allah dan sentiasa terinspirasi untuk hidup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, habis tu apa yang kita nak buru, apa yang kita nak raih, apa yang kita nak cemburui, tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Ta'ala kata, "Fastabiqul khairat." Berlumbalah melakukan khairat, kebaikan demi kebaikan. Berlumba. Lagi Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. Allah Ta'ala kata, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard."
Allah Ta'ala kata, bersegeralah kamu semua untuk mendapatkan keampunan Allah, untuk mendapatkan syurga Allah Ta'ala yang luasnya Allah Ta'ala kata seluas langit dan bumi. Hak ni tuan-tuan, kita kena buru dan kita kena berlumba. Kadang-kadang manusia ni dia jadi terbalik. Hak yang dunia dia buru, hak yang akhirat dia merasa sudah memadai. Yang ni terbalik, dia mau tukar dan dia mau baiki semula cara pandang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok Nabi ajar. Kita kalau doa minta syurga, kita tak boleh minta, ya Allah dapat syurga hak paling bawah pun jadi. Aku dapat tepi-tepi hujung pintu pun jadi, wahai Tuhan. Nabi tak suruh macam tu. Allah tak mau dengar tu. Habis nak minta macam mana? Tuan-tuan, kita disuruh minta syurga yang paling tinggi. Sehingga Nabi sebut, faiza sa'altum bihi, faiza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Bila hang nak minta kepada Allah Ta'ala, minta syurga, syurga firdaus. Allah, Ustaz, agak-agak Ustaz, oi, saya kadang-kadang sembahyang subuh pun 6.45, 6.50, syurga firdaus mana Ustaz, oi. Tak apa, Nabi kata minta hak tu. Fa innahu awsatul jannah, ia adalah syurga yang paling baik, kata Nabi. Kata Nabi, wa a'lal jannah, syurga yang paling tinggi. Maksudnya tuan-tuan, nak minta kepada Allah, minta yang paling terbaik dan minta yang paling berkualiti. Itu hal yang melibatkan akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baru ni ada satu ceramah Maulid Nabi di Kuala Kangsar. Saya tak ingat kampung apa tuan-tuan, melalui Kati tu. Saya pun kali pertama baru sampai. Perjalanan lebih kurang 60 ke 65 km daripada rumah. Tapi perjalanan itu rasa damai, melalui celah-celah kampung, kiri kanan kebun getah, reduk pula. Rasa macam di Kundasang tuan-tuan, ada apa kabur, rasa seronok. Sesekali bisikan jahat, sungguhkah ni? Tengok Waze ni, sak pusing sana, pusing sini, kau bawa ke alam bunian tak tahu? Kan kita baca buku-buku, baca pengalaman orang masuk alam bunian tu rasa macam tu tuan-tuan. Tengok, sungguh kok ada orang naik mutu apa ni, takkan alam bunian kot. Tuan-tuan, lepas-lepas daripada slot tazkirah Maulid Nabi ni, biasalah jemaah masjid ajak makan dan minum. Makan dan minumlah kita sebelum balik. Kebetulan saya duduk di sebelah satu orang haji, nama dia Haji Hamidun ke Haji Hamdan lebih kurang. Saya duk kira-kira dia ni umur lebih kurang awal 60 ataupun hujung 50-an. Tuan-tuan bayang, saya ni duk makan tak habis lagi, dia berhenti dah basuh tangan, ambil tisu lap. Saya kata, Haji, minta maaf Haji, saya lupa nak ambilkan nasi. Yang ni kena beringat tuan-tuan. Kalau kita makan, tengok sama orang sebelah. Nasi sebelah kiri, kita ada duduk sebelah kanan. Jangan sampai pinggan nampak bunga. Tuan-tuan, ambil nasi bagi kat dia. Minta maaf Haji. Kita pun ghalit makan pasal dia hidang masakan kampung. Ada apa ni, masakan kampung tuan-tuan, sedap tuan-tuan. Saya tak tahu nak apa. Yang pasti tuan-tuan, dia ada pekasan. Pekasannya pun lain macam dia masak. Ui, sedap sungguh. Tuan-tuan, dia kata, dah Ustaz, saya memang makan macam ni. Kawan-kawan jemaah yang lain yang lebih kurang sebaya dengan dia, dia kata, Ustaz, dia makan memang 3 mulut je Ustaz. 3 kali suap, 1, 2, 3. Kok lajak 4 suap, habis dah Ustaz. Oi. Hai. Saya kata, Haji, sungguh Haji? Sungguh Ustaz, oi. Cukuplah saya makan sekadar ni. Kok malam nak makan? Tak. Malam saya makan roti atau biskut, cicah kopi, sudah. Tu bila nak makan balik.
Kok esok pagilah makan roti ke, makan sekeping apa-apalah. Subhanallah, saya kata hebat haji ni. Lepas tu kawan-kawan hak lain tanya, Ustaz, cuba Ustaz teka umur dia. Saya kata macam tadilah, awal 60-an, 61 ke, atau hujung 50-an, 59, 58. Orang kata, tak Ustaz, salah Ustaz, oi. Habis berapa? 75 ke 74 tahun. Tapi gagah lagi tuan-tuan. Gagah bukan maksudnya sadar. Had ada otot tu, dia gagah. Melangkah laju, ligat, aktif tuan-tuan. Ada sebelah dia tu tuan-tuan, satu tok naik. Muda daripada dia, pakai tongkat dah. Ialah rezeki dia kan. Nak melangkah longkang, nak masuk dewan makan tu pun berpapah. Had ni 74-75 tahun. Cuma yang saya cemburu ada beberapa perkara. Tu sebab tuan-tuan, bila kita bergaul dengan ramai orang, kita belajar banyak benda. Dia bukan ustaz tuan-tuan, tapi dia salih. Tuan-tuan tahu, dia ni pukul 3 pagi, kira mata tu automatik celik lah. Walaupun dia tidur pukul 1, walaupun dia tidur 1:30, 3 celik. Tak payah duk nak gobek-gobek alam ni, tak payah dah. Apa dia buat? Dia masuk bilik air, dia bersihkan diri, kemudian dia pergi motong. Tuan-tuan, lah ni ada ke orang pergi motong pukul 3:30 pagi? Anak-anak muda ada kan tuan-tuan? Dia bang kata apa? Gila, satgi langsui, satgi macam mana? Langsui pula dah. Tuan-tuan bayang dia pergi motong. Tuan-tuan, pukul 5 cepat-cepat dia balik rumah, dia bersihkan diri. Pukul 5 mesti dia berada depan masjid. Dia buka pintu masjid, dia buka lampu, dia buka aircon, dia buka kipas. Dan kemudian dia solat, dia baca Quran. Ada masa sejam atau 55 minit sebelum berkumandang azan. 10 tahun. Ya Rabb. Cemburu tak tuan-tuan? Allahu Akbar. 74 tahun. Saya umur 40 tahun. Allah. Habis-habis daripada solat subuh, wirid, zikir, kemudian balik rumah, tukar uniform, pergi sungai. Dia tak cerita tuan-tuan. Kawan-kawan cerita. Dia tawaduk, dia diam, senyum je tuan-tuan. Dia tak cerita. Tuan-tuan, di sungai, dia ada 3 ke 4 bubu raya. Bukan hantu raya, bubu raya. Bubu raya ni apa tuan-tuan? Bubu raya ni, bubu ni besar tuan-tuan. Besar, saiz dia besar, gergasi. Tuan-tuan bayang, ni kawan-kawan cerita bukan daripada mulut. Ustaz ni orang baik, rezeki murah. Sekali angkut hasil ikan sungai ni, jual dekat orang, peraih ke apa, kurang-kurang 600 ke 800 ringgit. Bayang tengok. Lepas habis hak buat sungai tu tuan-tuan, pi balik kat ladang getah tu, pi tuang susu pula hak tadi tu, pi himpun pula, pi proses susu pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kawan-kawan lain cerita, dia ni ustaz bukan makan ubat. Kotlah dia tak mau makan ubat, doktor dah bagi, haji tak makan ubat ke? Dah ustaz, saya memang alhamdulillah. Baru dia buka cerita. Setakat ni kencing manis pun tak ada, darah tinggi pun tak ada, sakit jantung apa pun tak ada setakat ni. Dia punya lapik perkataan tu setakat ni Allah kurniakan dia sihat. Sungguhlah tuan-tuan, satu orang yang makan luqaimat, kata Nabi, hanya beberapa suap, rasa kenyang berhenti dah. Tuan-tuan, Allah bagi kesihatan. Dan rezeki dia murah. Orang baik tuan-tuan, orang baik. Dia tak berkira tuan-tuan, punya baik. Yang macam ni kita patut cemburu. Dia bukan ustaz, dia tak mengajak di masjid, dia tak pakai serban, dia orang biasa. Tapi tuan-tuan, dia boleh naik motor sendiri, spek mata pun tak pakai. Tuan-tuan bayang tengok. Kita kalau hujan gelap pula, mula meraba walaupun pakai kereta elok. Tapi dia satu orang yang kita kena cemburui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, belarak 1 km, sempoi punya belarak, duk dengan anak muda, duk pegang spanduk belarak. Sebahagian orang pun sakit lutut lah, hampa pergi belarak lah, aku tunggu kat hujung-hujung masjid. Tuan-tuan,
yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu tuan-tuan, apa yang Nabi nak sampaikan ni supaya tengok orang yang berada di bawah pada urusan dunia, kemudian tengok orang yang paling atas pada urusan akhirat. Sebenarnya tuan-tuan, yang kurang pada diri kita satu benda, namanya ialah qanaah. Qanaah. Apa itu qanaah? Secara mudah, supaya kita mudah ingat, berasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Qanaah. Al-Imam Ibn Battal menyebut ar-ridha biqada'illah. Pertama, satu orang yang qanaah, dia redha dengan qada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hak kitab kita baca ni yang disusun oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, tuan-tuan tengok dalam FB dia, seminggu dua lalu anak dia meninggal. Anak dia meninggal, tuan-tuan, umur 22 tahun, kena kanser. Masa anak dia meninggal, dia tetap untuk meneruskan pengajian. Hari anak tu meninggal, tuan-tuan, lepas-lepas daripada urusan jenazah, dia teruskan pengajian sebagaimana biasa. Mengambil iktibar daripada satu ulama, namanya ialah Al-Imam Ibn Munziri, meninggal 565 Hijrah kalau tak silap. Masa anak dia meninggal, dia urus, dia solat, lepas tu sampai muka pintu, dia kata kepada kaum muslimin, hampa bawa ke kuburan, aku tinggalkan dia dan aku titipkan dia kepada Allah. Adapun aku nak masuk dalam madrasah, meneruskan menekuni ilmu. Allahu Akbar. Diredha dengan apa yang Allah Ta'ala uji dia. Itu pertama. Qanaah ni tuan-tuan, kata Ibnu Battal, wa taslim li amrihi. Dia terima keputusan Allah Ta'ala, baik ataupun buruk. Dia terima. Alima anna ma indallahi khairul lil abrar. Dan dia tahu apa juga yang Allah Ta'ala bagi kat dia, abrar, adalah yang paling terbaik. Ini maksud qanaah. Bahasa yang mudah, dia sentiasa puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Daripada sudut harta, daripada sudut apapun, dia rasa puas hati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hak tu saja tuan-tuan yang kita kurang. Sebab itu Nabi, dia puji satu orang yang ada sifat ni dalam diri dia. Sehingga Nabi kata, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Berjaya seseorang yang ada petunjuk untuk dia mengenali Islam. Pertama, Nabi puji. Yang kedua, Nabi puji waruziqal kafaf. Allah Ta'ala rezekikan kepadanya kecukupan. Ini juga adalah di kalangan orang yang berjaya, kata Nabi. Manakala yang seterusnya, wa qani'a bi, dan dia berasa qanaah, dia berasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Maksudnya, dia tak mengeluh. Bila harta dia banyak ni, mengeluh dia. Jalan keluar daripada mengeluh, dia ikhtiar dan dia usaha. Yang tu tak apa. Yang tak boleh ialah dia merampus dengan takdir dan qada Allah Ta'ala. Yang tu dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan, Nabi bagi betul dah. Baik saya kena sentiasa peringat diri. Demikian tuan-tuan, bila hal-hal yang melibatkan dengan perkara akhirat, maka kita kena pulun tengok supaya kita setanding dengan orang-orang yang berada pada jalan kebenaran. Tuan-tuan tak cemburu kan tuan-tuan? Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia meninggal umur 96. Umur 96 tak padan dengan tulisan dan buku dia ratus ribu. Tak ribu pun, ratus-ratus tulisan dia. Saat dia meninggal ketika ini, yang dia berada di dalam barzah, telah berapa banyak buku dia diterjemah pelbagai bahasa,
Termasuk di negara kita ni tuan-tuan, macam-macam buku dia menjadi selibus dalam kuliah. Antaranya apa? Al-halal wal haram fil Islam. Halal dan haram dalam Islam. Ada sebahagian masjid bahas. Lagi apa? Fiqhuz zakah. Fiqh yang berkaitan dengan zakat. Tu tuan-tuan, yang orang potong gaji tiap-tiap bulan bayar zakat, itu adalah hasil daripada fatwa dia. Kita tak cemburukah satu orang yang usia dia macam tu tapi jasa dia kepada ummah? Tuan-tuan, inilah yang kita kena tengok orang atas daripada kita. Tapi sedih tuan-tuan, negara Mesir saat dia meninggal dunia, melalui Kementerian Wakaf, tidak dibenarkan mana-mana masjid, surau sekitar Mesir mengadakan solat jenazah secara gaib. Sedih sungguh. Sedih tuan-tuan. Sedangkan hakul muslim ala muslim sit, ada 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Iza laqitahu fasallama alaih, kata Nabi, apabila jumpa satu orang muslim, bagi salam. Ni musim nak pilihan raya tuan-tuan ni, kena jaga. Berbeza tak apa, jangan sampai memutuskan ukhuwah. Nak pilihan raya ni tuan-tuan, selama ni elok, belum lagi jumpa 1 kilometer, Assalamualaikum ji, dekat-dekat pilihan raya, kalih muka. Tu dia, hanya memakai pakaian yang berbeza. Apa salah tuan-tuan? Assalamualaikum, Pak Haji, itu baik. Itu pilihan dia. Meraihkan perbezaan. Dia Muslim, kita Muslim. Dia buat kenduri, kita pi. Selagi mampu, dia meninggal, kita iringi. Pasal ada di kalangan masyarakat yang kalau orang lain daripada dia kenduri tu, ramai tak pi kenduri dia. Hak orang ni pun kata, tak ramai, padan muka dia. Ada macam tu. Apa dia nak jawab dengan Nabi apabila dia tak meraihkan hak Muslim terhadap Muslim yang lain? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Yusuf Qaradawi walaupun di Mesir sehingga akhir hayat, jenazah dia, apalagi masa dia hidup, tak boleh masuk Mesir tuan-tuan. Tapi banyak negara melakukan solat jenazah, termasuklah negara yang digelar sekular, negara Turki. Di Istanbul ramai orang, beribu orang solat jenazah. Allah Akbar. Yang tu kita kena cemburu. Tuan-tuan, apapun akhirnya kita Muslim, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Tak ada satu orang yang mengucap 2 kalimah syahadah dengan hak-haknya kemudian dia jadi kafir. Kita mau semua orang masuk syurga. Berbeza tetapi kita mau akhirnya kita bertemu di dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan bahas hadis yang ke-83. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Memelihara maruah saudaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.